حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرية أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور الماتريدي بسر الفاتحة. الحمد لله صراط الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة para alim ulama, para asatizah, saya muliakan Tuan Pengurusi Madrasah Raudah, barisan para imam, para bidan, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak saya lupakan pada bonda saya, semoga Allah berafiah berpanjang insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita lagi untuk meneruskan pengajian kita ilmu akidah. Ini kita dah belajar akidah dah jauh dah ni. Jauh dah. Tahu kitab lah. Lepas ni alim belaka dah ni. Boleh buka kitab dah kembali. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas limpah rahim pada Allah. Allah sayang pada kita, Allah kasih pada kita, maka Allah pilih kita. Kalau tidak kerana kasih sayang kepada Allah, maka kita tidak boleh ada dalam majlis ni. Kena rasa benda tu dalam hati kita. Dan natijah bagi mereka ataupun kesan matlamat ilmu utama dalam pengajian ilmu akidah ini, para ulama mengatakan adalah soal keimanan kita, hati kita, ta'alluq hati kita. Ini kalau dah habis banyak kitab macam mana pun, ngajilah kitab ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ke, kita ngaji Risalatul Tauhid ke, apa lagi, Taqribul Ikhwan, Miftahul Murid, apa lagi, Aqidatul Najim, macam-macam kitab. Tapi kalau tidak diamalkan dalam keyakinan kita, hari-hari
keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sama je macam dulu, jadi tak guna kita mengaji. Di pengajian ini natijah dia adalah soal keimanan kita, yakni hati kita, takluk kita, makanan ini bagi kenyang ataupun tidak. Siapa yang bagi kenyang pada makanan, pada kita ni adakah makanan? Siapa yang bagi hilang haus? Siapa yang selesaikan masalah kita? Siapa rujukan utama kita, pengaduan kita? Orang ke Allah? Bila sesuatu terjadi pada diri kita, kita rujuk siapa dulu? Ada masalah, solat dulu ke 2 rakaat hajat ataupun tidak? Ini semua tentang keimanan para ulama kata. Ini dinilai bukan di banyak mana kitab kita mengaji, tak. Ngajilah banyak kitab mana pun. Macam saya sebut tadi, banyak mana pun. Tapi kalau hati kita ini tidak membenarkan, kita tidak latih diri kita minta pada Allah. Macam saya pernah riwayatkan dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, yang lebih kurang mafhumnya, Nabi kata, hendaklah kamu minta pada Allah walaupun sepotong roti. Nak minta roti pun minta dengan Allah dulu. Dosa minta dengan Allah tak payah usaha ke? Tak. Ini kita soalkan adalah keimanan hati kita. Ikhtiar ni dah banyak dah. Kerja buat kita dah banyak. Sehingga kerja buat kita ini kita yakin pula dengan kerja buat kita. Maka ini kesalahan yang besar, kata para ulama. Dan bila kita bangkit jumpa Allah nanti, itulah Allah akan tanya. Jadi semua insya-Allah ini natijah pengajian. Dan tahniahlah pada mereka yang istiqamah mengaji kitab ini. Kitab yang sangat barakah, daripada pendiri ataupun Nahdlatul Ulama. Kita tengok ada NO kat sini, Nahdlatul Ulama. Salah satu daripada pertubuhan, bukan pertubuhan lah, sebenarnya pengumpulan ulama-ulama Indonesia dulu. Ustaz ada kaitan ni Indonesia punya, gunalah Malaysia punya, la ilah, sama je. Sobiah kita ni kuat sangat kadang-kadang. Sama je dua-dua. Dan dia riwayat mengatakan pendiri, pendukung utama, the founder pada Nahdlatul Ulama ni siapa? Hadratul Syekh Kiai Hashim Al-Asy'ari. Tu pendukung ataupun founder, pengasas bagi Nahdlatul Ulama. Sebenarnya bukan dia seorang, tapi gabungan pasantren ataupun pondok-pondok di Indonesia. Kiai-kiai yang besar ini mereka berkumpul dalam memerdekakan tanah Melayu, tanah Indonesia dulu. Dia riwayat mengatakan seorang Syekhul Islam daripada tanah Melayu, tak tahulah ini riwayat yang saya dengar adalah daripada pembangkit sekarang ni lah, seorang Syekh Ustaz kita seorang, ataupun kita kenal dengan Piu Faiz. Dia dah dirikan satu lagi Nahdlatul Ulama Malaysia pula. Naam, dengan membawa Hadratul Syekh Syekhul Islam Abdullah Fahim, pendiri. Siapa waris pada Kiai Hashim Asy'ari? Siapa? Hasil daripada Kiai Hashim Asy'ari ni adalah antara keturunan dia ataupun cucu dia adalah Gus Dur, presiden dulu Indonesia. Sama juga Syekhul Islam Abdullah Fahim melahirkan anak Tuan Guru Ahmad Badawi. Betul? Kita panggil Badawi ya, macam member kita ya, Datuk Guru tu yang panggil Badawi kan. Kemudian melahirkan Tun Abdullah bin Ahmad Badawi bin Syekhul Islam Abdullah Fahim rahimahullah ta'ala. Merupakan salah satu daripada ulama di tanah Melayu, Hadratul Syekh itu. Dan dalam riwayat mengatakan pendiri pada Nahdlatul Ulama ini pernah bersama di Mekah Al-Mukarramah mengaji ataupun bersama dengan Hadratul Syekh itu, Syekh Abdullah Fahim. Jelas? Para ulama mengatakan adanya kesinambungan di antara pendidikan itu. Nah begitu di Mekah Al-Mukarramah dulu, antara pengorbanan ataupun jasa Nahdlatul Ulama ni apa? Ini sejarah saya tak reka-reka ni, baca dalam sejarah, dalam novel yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama dulu suka tulis novel. Tok Menali pernah tulis cerpen.
cerita pendek. Siapa lagi? Buya Hamka tulis novel Tenggelamnya Kapal Van de Wijk. Bukan minat nak cerita tak, tapi para ulama dulu suka menulis. Ni ulama-ulama terdahulu. Antara jasa besar Nahdlatul Ulama yang kita mengaji kitab dia ni adalah dia berjaya menyelamatkan makam baginda Nabi SAW daripada dikeluarkan daripada Masjid Nabawi. Kerana surat daripada Nahdlatul Ulama Nusantara lah menyelamatkan kerajaan Saud ketika itu yang nak merobohkan makam Nabi SAW. Banyak sebenarnya permintaan itu ada dalam surat dia. Ada surat dalam bahasa Arab ditulis. Ini didedahkan oleh Q Faiz gitu, disebut. Dan dia tunjuk bukti itu, dan kita tengok bukti itu. Banyak permintaan, tapi hanya 2 sahaja yang dikabulkan oleh kerajaan Saud. Yang pertama adalah tidak merobohkan makam baginda Nabi SAW. Itu antara jasa besar Nahdlatul Ulama. Kalau tidak, kita pun tak boleh ziarah makam baginda Nabi SAW. Ustaz, macam mana boleh jadi macam tu? Sebab berlakunya terlampau banyak fitnah akidah akhir zaman. Macam mana yang sekarang ini tengah hangat di tanah Melayu. Mungkin di antara orang awam kita tak perasan, tapi di kalangan ulama-ulama dah rasa. Fahaman-fahaman ini mula menular dalam tanah Melayu dengan gerakan Islah dulunya. Kita namakan dia dengan gerakan Islah. Kemudian tukar Muhammadiyah. Kemudian sekarang kita gelar dia Wahabiyah, Salafiyah, yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah saja. Ini kelompok inilah di Saud dulu, yang dipelopor ataupun diawalkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Saya tetap sebut Syekh sebab kita menghargai. Tapi kalau salah satu daripada benda yang tidak kena, maka kita kritik. Kita kritik. Ini juga adab dalam ilmu hadis. Ada satu bab dalam ilmu hadis kita panggil al-ilm jarah wa ta'dil, membicarakan tentang kebaikan dan keburukan perawi hadis. Ada? Perawi ini seorang yang sangat jujur tapi lemah ingatannya. Ada? Seorang perawi ini dia adalah kuat ingatannya, akan tapi kezab, penipu. Diriwayatkan untuk hendak meletakkan status taraf hadis itu. Taraf hadis diletakkan bukan kerana hadis itu sendiri, tidak, tapi kerana orang yang meriwayatkan. Antara hadis yang boleh jadi lemah apabila diriwayatkan orang yang mendengar itu tidur, boleh jadi lemah. Jangan tidurlah riwayat hadis, tapi sendiri tak riwayat, insyaAllah. Mengaji pun jadi lemah lah, jadi do'if, jadi lemah. Bukan kerana zat ataupun lafaz jazam Nabi itu, tidak, tapi kerana kita yang meriwayatkan. Seperti dalam adab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Cerita ni masyhur. Imam Bukhari nak ambil hadis pada satu orang perawi. Kemudian lihat daripada jauh tadi, dia sampai pada rumah orang tadi, dia melihat pada jauh orang tadi memanggil unta. Biasa dengar kan benda ni? Pernah dengar riwayat kisah ni? Orang ni panggil unta macam mana? Dia mengetuk bekas makanan unta tadi. Jadi unta ni fikir tuan dia nak bagi makan lah. Dan riwayat mengatakan unta dia pun datang. Rupanya bukan nak bagi makan, nak masuk dalam kandang. Maka Imam Bukhari kata meriwayatkan hadis ni daripada orang tu, dan hadis itu jatuh daripada taraf sahih. Sebab apa? Perawi tadi membohong binatangnya. Dapat? Kita bukan bohong binatang, bohong anak selalu kan. Nanti mak belilah. Mak belilah nanti kan. 10 tahun dah tunggu. Sampai dah besar, dah kahwin dah. Betul kan? Nampak gaya tak boleh perawi hadis lah kita ni. Termasuk saya lah. Banyak faktor-faktor menyebabkan hadis ni jatuh. Jadi apa dia punya moral kita ambil? Bukan mudah untuk meriwayatkan hadis, dan bukan mudah untuk meletakkan taraf hadis tadi. Antara ciri-ciri mereka yang meletakkan taraf hadis, mereka sentiasa menanyakan, ni hadis sahih ke tak? Tu meletakkan taraf hadis lah. Kalau kita orang yang kuat ingatan, yang jenis tak tipu siapa-siapa, tak apa, boleh. Nampak gaya ada ni? Tak ada. Saya pun tak ada, saya pun samalah, tak ada.
Maka para ulama mengatakan kita letaklah diri kita pada tempatnya. Kita meletakkan level kita ini di bawah para ulama. Boleh semua insya-Allah. Jadi kitab yang sangat berkat, tempat yang sangat berkat ini di madrasah ini. Saya doakan insya-Allah berkekalanlah pengajian ilmu di sini sampai bila-bila. Siapa pun yang datang di sini semua mereka akan balik dalam keadaan penuh ilmu di dada mereka. Cuma tanggungjawab kita bila balik nanti insya-Allah adalah pengamalan ilmu itu. Ini pengajian kita dah buat, pengamalan sahaja insya-Allah. Dan tidak sempurna keimanan kita dan ilmu kita, para ulama kata, selagi kita tidak ajak orang lain dalam majlis ini. Sebab ada riwayat mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, buka dalam jilid 8. Kalau dalam terjemahan di tanah Melayu kita ini, di dalam jilid yang ke-8 ini, bab pada menyatakan tentang kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa karang kitab Ihya Ulumuddin ini? Adalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali riwayatkan satu riwayat bahawa Nabi Daud AS pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, bagaimana aku nak mendapat cinta pada engkau? Macam mana nak dapat cinta engkau ni wahai Allah? Di riwayat yang lain Allah kata Nabi Daud tanya pada Allah, ya Allah, macam mana aku nak rindu pada engkau? Maka dari riwayat mengatakan Allah menjawab pada Nabi Daud AS, wahai Daud, kamu bawa orang lain cinta pada aku akan cinta pada kamu. Wahai Daud, kamu bawa orang lain rindu pada aku akan rindu pada kamu. Kesempurnaan kecintaan kita, kerinduan kita, keilmuan kita adalah bergantung kepada ajaknya kita kepada orang lain. Maka tak sempurna kita lagi kita saja tak sempurna, kena bawa orang lain. Semua insya-Allah minggu depan kena penuh lah. Ustaz dah cakap ni, rakaman ada. Boleh insya-Allah. Kita azam, kita hanya ajak. Yang dia datang tak datang tu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Illa an qala, muka surat 32. Betul? Bagus ni amin kuat-kuat supaya orang dalam live ni tahu ramai orang. Kena amin kuat-kuat bagi bergegar sikit pun ni. Alhamdulillah. Ila anqal, muka surat 32. Betul? Perenggan ke berapa? Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Ini tajuk dia. Penegasan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sebut apa maksud dia? Sudah Ustaz, Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala belaka. Ta'ala tu apa Ta'ala? Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Kita hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dia? Subhana tu Maha suci. Wa ta'ala, entahlah Ustaz. Entahlah Ustaz. Wa ta'ala ini para ulama mengatakan hanya dia sahaja yang ditinggikan. A'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan segala puji baginya. Kenapa Allah sebut, kita kena sebut Allah subhanahu dulu, wa ta'ala. Sebab apa? Sebab inilah punca keimanan. Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud sucikan Allah ni maksud apa? Perlu cuci ke Allah pakai klorok ke apa? Tak ada. Tak payah cuci macam tu. Mensucikan Allah macam mana? Mensucikan apa yang syubhat kita terhadap Allah. Syubhat kita ni, ragu-ragu kita terhadap Allah. Ya ke Allah ni bagi rezeki? Allah ni macam ni ke? Ni nak. Dan para ulama mengatakan hakikat pada penyebutan ini kita akan dapat apabila kita mengaji tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
barulah sempurna sebutan tadi. Disucikan dengan maksud, dengan kata lain, disucikan ini apa? Betul-betul meletakkan Allah ini pada tempat dia. Itu baru kena. So para ulama mengatakan bila kita zikir subhanallah, la anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah, ayat zikir subhanallah tiga kali. Sebab apa? Para ulama mengatakan pertama untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bahawa tidak ada siapa yang boleh sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon dengan kalimah suci ini untuk Allah sucikan hati kita. Sebab tu para ulama mengatakan bila kita sebut subhanallah, maka kamu sabit dalam hati kita, dalam hati kamu ini, untuk menyucikan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh dapat hakikat itu. Kalau tidak, tak dapat. Zikir je, beribu-ribu zikir, tapi tak dapat hakikat. Yang dapat apa? Jemu. Betul? Yang dapat apa? Penat. Itulah kita. Kenapa ulama dulu mereka zikir, mereka bertambah manis. Zikir lagi manis. Hari ni 1,000, besok 2,000, 3,000, 4,000. Sehingga para ulama kata setiap nafas dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni lagi tak faham. Macam mana Ustaz? Sebab mereka, para ulama mengatakan sebab apa? Dia dapat halawatul iman. Halawatul iman, kemanisan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Halawah ini, Ustaz, macam mana kemanisan tu? Kemanisan iman tu macam mana Ustaz? Manis iman, manis ibadah ni macam mana? Manis ibadah ni tak boleh cerita. Saya tanya manis gula macam mana? Dia cerita dengan saya. Cerita sikit. Gula ni Ustaz, dia rasa lemak. Tak ada, mana orang boleh syarah manis dia. Betul? Jadi kemanisan ini kita akan faham hakikat dia apabila Allah bagi pada kita. Kita dapat rasa tu, oh begini rasa. Bahkan tak boleh cerita dengan orang. Itulah manis. Betul? Sayang, boleh cerita. Saya sayang awak ni. Saya kerja pagi, petang, siang, malam. Suami ni duk cerita dengan dia, kita cerita dengan isteri kita, duk cerita sayang, begini. Nak cerita kita ni sayang dia. Tapi isteri ni faham apa? Tengok ungkit. Sikit ungkit. Tak, abang nak cerita. Nampak? Kefahaman nak bagi kat orang pun tak dapat. Itu saya nak bagi tahu. Apa lagi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Jangan marah Tak atas sikit je. Bagi segar sikit. Sebab dah lelap dah tu. Dia bila bangun, wallahu alam. Wallahu alam hadisnya. Okey. Boleh insya-Allah Okey, habis. Subhanahu wa taala yang terakhir ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana. Tengok tajwid sikit. Ma mad asli, ka mad asli, na tak ada mad. Betul? Ada mad kat situ? Tak ada. Ma kana Muhammadun. Tanwin bertemu dengan alif, apa hukum dia? Izhar halki. Diperjelaskan bunyi tanwin tadi, maka tidak perlu dengung. Tak payah baca Muhammadu aba. Salah. Muhammadun aba. Mad asli. Ahadim mirrab mir rijalikum. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham. Idgham syafawi. Ma'al gunnah. Yauman, tanwin bertemu dengan mim. Betul? Ahadim. Biasa kalau dalam Quran, biasa dia dah letak terus sabdu kat situ. Mir rabbik mir rijalikum.
Nun mati bertemu ra. Apa? Idgham bila gunnah. Dapat semua Quran ngajilah sungguh-sungguh. Kalau kita tak mampu kuasai, kita pastikan anak cucu kita kuasai. Boleh? Sebab Quran dia teman kita. Kita kena ingat. Dan kubur esok Quran teman kita ni. Tak ada benda lain teman. Tak percaya masuk kubur. Nanti cerita dengan saya. Bangkit balik, cerita dengan saya. Boleh? Sini pengajian sini setiap hari apa? Quran? Isnin. Lapang masa kita mengaji Quran. Boleh? Kalau ada masa. Tak boleh nak cerita tajwid saja, habis tajwid je. Maksud dia Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Ini adalah dalil mengatakan bahawa Nabi adalah Nabi akhir zaman. Bila sebut akhir, kena sengih akhir. Ra apa ni? Ra tarqiq. Mama ingat tak Mama? Ra tarqiq. Kalau tebal orang panggil ra tafkhim. Macam mana nak tahu ra tebal ataupun nipis? Sebelum dia berbaring atas ataupun berbaring depan, Allahu Akbar. Tu tebal. Akbar. Apa? Kalau nipis, sebelum dia berbaris bawah. Macam ni kita sebut dengan akhir. Macam mana nak sebut ra nipis? Kena sini akhir. Cuba akhir. Baru nampak. Orang kata apa? Kemanisan senyum tu. Antara lain apa? Zikri. Senyum, zikri. Jarang pun sebut nama saya dengan marah. Kalau nak marah tu, mak saya nak marah, zikri, kena sengih dulu. Maka hilang kemarahan itu. Maka pilihlah nama yang baik-baik macam ni. Boleh? Promote nama lah Ustaz. Dia tak boleh serius sangat ni dalam mengaji. Nanti tak masuk. Maka inilah dalil para ulama mengatakan bahawa Nabi SAW adalah khataman nabiyyi. Dan Nabi beritahu dalam hadis apa? Ana khataman nabiyyi la nabiyya ba'di. Aku adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'di. Tak ada nabi lagi lepas aku. Kita dah bahas dah dulu siapa nabi yang selepas nabi. Digelarkan dia dengan Dajjal pertama, Musailamatul Kadzab. Yang letak nama tahu Ustaz, dengar yang tu je ceramah. Lagi live ni dengar yang tu Musailamatul Kadzab. Sedap Ustaz ni. Tak mana berat Kita dah cerita dah Musailamah ni punyalah keimanan daripada orang kata apa, kufur daripada Nabi akhir zaman. Dia mengaku jadi Nabi sehingga dia buat surah Al-Fil, gajah yang saya pernah cerita. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Sedap ni salah ni, jangan pergi baca dalam semayang pula. Sedap Ustaz ni. Dia ambil sama dengan ayat ataupun surah apa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Peliklah ayat dia kan. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa gajah? Wa ma adraka Mal-Fil, apa yang dikatakan dengan gajah itu? Dia ada belalai panjang. Nampak kebodohan kat situ. Para ulama mengatakan kalau orang nak mencabar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni, nampak apa kestupidan, kejahilan dia. Ayat baru boleh update dalam status Facebook. Jadi para ulama mengatakan jangan kita buat ayat seperti Al-Quran. Tak mampu kita nak buat, sebab itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehinggalah akhir zaman nanti akan ada nabi-nabi, jangan risau. Maka janganlah kita terkesan pula dengan nabi-nabi ni. Sebagai contoh di Tanah Melayu saya dah cerita, siapa nama dia? Nabi Harun lagi. Nabi Harun lagi apa?
Rasul Rasul Kahar, Tuhan Harun. Lepas tu apa lagi? Rasul Kahar. Macam-macam. Sini tak ramai sangat. Hindu ramai. Hindu lagi ramai daripada kita. Kata Syekh Husni Genting waktu dia riwayat tentang kitab akidah, kita ambil akidah Asy'ariyah dengan ni, banyak Nabi-Nabi akhir zaman lahir di Indonesia. Tak betul lah Nabi akhir zaman tu. Ramai Nabi-Nabi. Dan jangan sekali kita pula jadi Nabi, boleh sekarang ni Nabi dah tak pakai dah, nak jadi Imam Mahdi pula. Saya rasa Imam Mahdi pun nanti tak pakai nak jadi Nabi Isa pula. Dajjal tak nampak lagi. Siapa yang nak jadi Dajjal? Tak nampak lagi. Kalau ada boleh panggil lah. Dan para ulama mengatakan jangan sesekali kita terkesan. Jangan main-main Dan para ulama mengatakan kadang-kala kita terfikir dengan benak akal kita, macam mana mereka ni boleh terkesan dengan percakapan dan sebagainya. Kata Syekh kami, berkemungkinan yang pertama mereka menggunakan sihir dalam percakapan mereka. Bila dengar semua kagum, sedapnya. Padahal cerita Alif Bata Alif berdiri bar macam sampah, tapi sedap dengar. Sedap. Ni jin pakai toncit, tapi sedap dengar. Sebab apa? Sihir. Ustaz, kenapa Allah membenarkan perkara ini? Ini akidah. Kenapa Allah benarkan? Allah tidak membenarkan hakikat dia, tapi Allah nak uji kita. Kalau kita sesat, salah kita. Sebab apa? Tak mengaji. Dah buat pengajian tak turun. Ni masalah kita. Dah ada pengajian tak pergi, tak faham, tak duduk, tak talaqi, tak bertanya, memahami sendiri dengan akal fikiran yang lemah kita ini. Sebab akidah benda yang tak faham. Betul? Akidah ni benda gaib, tak faham benda itu, tak nampak. Ni hebatnya orang beriman. Kita tak takluk dengan akal, kita tak takluk dengan adat. Sebab itulah kita boleh menerima apa perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Suratul Ahzab ayat 40. Dan hadis Nabi Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Tolong buat catatan. Anas bin Malik ni siapa? Dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sempat berkhidmat di dalam kitab Qasail Nabawiyah fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah. Qasail Nabawiyah dikarang oleh Maulana Zakaria Kandahlawi dengan syarah daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dapat tulis? Tak betul tak payah tulis. Yang saya nak cerita apa? Dalam kitab itu meriwayatkan, kata Maulana Zakaria, daripada muhaddis, para ilmuwan hadis kita mengatakan bahawa Anas bin Malik ini pernah berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Dan dia adalah, ada setengah riwayat kata dia adalah bukan Nabi, dia adalah sahabat yang terakhir meninggal. Tapi riwayat ini tak kuat. Riwayat yang kuat mengatakan sahabat yang terakhir meninggal adalah Sayyidina Abu Tufail Al-Yamani radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ni jatuh nombor apa? Dia jatuh second last meninggal. Semua sahabat dah tak ada, tinggal Anas bin Malik dengan Abu Tufail radhiyallahu. Abu Tufail ni siapa? Dia adalah guru kepada Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit? Imam Abu Hanifah. Dapat? Imam Abu Hanifah, anak murid dia siapa? Al-Imam Abu Yusuf, Muhammad ibnu Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Anak murid pada Imam Abu Yusuf siapa? Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas, anak murid dia siapa? Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dapat? Imam Syafi'i anak murid dia siapa? Imam Ahmad ibnu Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia siapa? Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, bola Imam Bukhari. Anak murid Imam Bukhari siapa? Muhammad ibnu Isa, Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah
At-Tirmizi, Imam Tirmizi rahimahullah. Dapat? So sanad tu sampai. Jadi Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, ulama telah meletakkan dia pada zaman tabi'in sebab dia sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Dapat semua? Jelas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Untung tak laki apa dia? Tok guru akan syarah siapa perawi, kita akan tahu. Oh, Anas bin Malik macam ni. Anas bin Malik sahabat, Malik bin Anas Imam Malik. Jangan terbalik. Kedua-dua je lebih kurang nama dia, Malik bin Anas, Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, Malik bin Anas Imam mazhab Maliki, Imam Maliki. Dapat? Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, Aisyah pernah tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, Nabi kata sesungguhnya semua orang akan masuk syurga Allah, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tak nak masuk. Sahabat Aisyah tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak ni, siapa yang enggan ni? Nabi SAW meriwayatkan apa? Apabila disebutkan nama aku, dia tidak berselawat terhadap aku. Sallallahu alaihi wasallam, dia jawab sallallahu alaihi wasallam. Juga sama juga adab bila kita sebut An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kena sambut radhiyallahu anhu. Kelompok manusia yang dapat redha Allah kat dunia. Hawa lah tu. Benda yang paling mahal, title, bukan DR, bukan prof kat depan tu. Yang paling mahal kat belakang, RA, tu paling mahal. Radhiyallahu anhu, Allah redha kat dia. Kita semua akan dapat, jangan risau. Sebut amin. Semua akan dapat. Bila akan dapat? Dalam syurga Allah nanti. Allah redha kat kita, masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna risalata wan nubuwata qad in qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Di dalam Sunan Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Apa maksud dia? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya misi kerasulan dan kenabian telah selesai. Kerana itu tidak ada rasul dan nabi setelah aku. Para ulama mengatakan di antara manusia yang paling faham sekali tentang agama, selain lepas generasi Rasul, Rasulullah SAW dan para Nabi, siapa orang yang paling mahir dalam agama? Siapa? Siapa orang pertama diangkat menjadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa sebenar nama Abu Bakar As-Siddiq? Tak berbalik buat orang minggu depan kita cerita Abu Bakar Siddiq punya faham. Macam mana kita kata Abu Bakar ni paling faham? Boleh diriwayatkan bahawa bila turun ayat penyempurnaan agama, Allah turunkan, Allah kata hari ini telah sempurna agama. Semua sahabat, para ulama mengatakan dikumpulkan sahabat waktu itu 200,000 para sahabat. Setengah kata 124,000 para sahabat Nabi dikumpulkan. Semua seronok, gembira mereka ini. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila didengar wahyu daripada Allah mengatakan agama telah sempurna, maka menangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tahap kefahaman dia. Sahabat lain, kalau nak banding kita lagi jauh, betul? Lagi lah jauh, kita tak tahu kat mana. Tak mana. Tu para ulama kata sahabat ni macam naik kereta api. Mereka ni dah di gerabak depan. Gerabak depan. Ramai kan kita ni, ada sahabat ramai. Kita ni kat belakang ni. Ulama kata kalau tak dapat naik, dapat tumpang kat tayar pun tak apa. Bukan jadi skru, jadi debu dekat skru tu pun tak apa.
asalkan dapat tumpang. Fahamnya Abu Bakar Siddiq bila sahabat tanya, antara sahabat yang tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Bukankah telah disempurnakan agama pada hari ini?" Apa faham Abu Bakar? Tu faham Abu Bakar apa? Apabila sempurnanya agama, maka akan diangkatlah Rasul terakhir. Maksudnya apa? Diwafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut oleh Abu Bakar Siddiq, barulah semua sahabat nangis. Ini kefahaman yang kita nak ni. Abu Bakar ni dapat dari mana kefahaman ni? Dia dapat daripada pengorbanan dia. Sebab tu dari riwayat mengatakan Abu Bakar adalah orang kaya. Dia orang yang sangat kaya. Dari riwayat kata 8 gedung kain. Ya ada. Gedung ni apa? Kilang kain. Gedung apa? Tekstil. Tekstil dan sebagainya. 8 gedung. 8 para ulama mengatakan apa? Dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa berlaku pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sehingga datang dalam satu majlis, Abu Bakar pakai pakaian daripada guni, tak ada pakaian dah. Kemudian berbutangkan duri, bertampung pakaian tadi, ditampal. Ini Abu Bakar Siddiq, pengorbanan dia. Allah tak nak bagi malu pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang Allah buat pada Abu Bakar Siddiq? Allah perintah pada hari itu seluruh malaikat di langit dan juga di bumi yang turun menemani Abu Bakar Siddiq, dan seluruh di langit pakai pakaian sama macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pakai pakaian sama macam mana? Pakai guni juga. Terus para ulama mengatakan, sebab tu lepas solat kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ayat ini para ulama mengatakan pada siapa? Pada 2 orang saja. Yang pertama adalah pada Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pengorbanan saya dah cerita hari Rabu lepas. Apa pengorbanan Khadijatul Kubra? Sehingga dikorbankan semua harta dia, sehingga di akhir hidup dia apa yang tinggal? Hanya secebis kain yang menutupi tubuh, kemudian sebahagian yang lain ditutup dengan daun-daun kering. Itulah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kuburnya di Ma'la. Pergilah ziarah, ada masa pergi ziarah. Itulah orang pertama yang dikirim salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam pada dia. Orang kedua siapa? Di kalangan lelaki, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pengorbanan yang sama juga dibuat dalam agama. Mereka akan bangkit begini besok kepada Allah. Mereka akan bangkit. Ada sahabat akan bangkit dengan hilang mata, hilang telinga. Ada sahabat Nabi, budak-budak dia riwayat, dia nampak ketika perang, dia nampak ada orang nak memanah. Dia riwayat kata melembing Nabi SAW. Lembing. Dia nampak dari jauh. Apa dia buat? Dia kanak-kanak, gulam. Dia riwayat kata gulam, budak-budak lelaki. Apa dia buat? Dia lompat. Nabi depan ni, orang tu kat sana, dia lari depan Nabi, dia lompat. Sebab dia takut orang tu balik. Kemudian sampai saja dia nampak orang tu melempar lembing ataupun panah tadi, maka dia lompat, terkena pada mata dia, lalu syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bangkit besok depan Allah macam ni. Dan mereka besok akan lihat kita. Akan lihat kita. Dan mereka akan tanya kita, apa yang kamu korbankan untuk agama? Agak-agak kita nak jawab apa? Agak-agak lah, agak-agak. Agak-agak kita nak jawab apa depan sahabat? Tak mampu kita, betul? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu akan bangkit. Kita pergi, betul? Jabal Uhud. Dia akan bangkit dengan hati dia dimamah oleh Hindul. Sedihnya Nabi pada saya pernah cerita, Sayyidina Hamzah ni sedihnya Nabi, kata Maulana Tariq Jamil Fidahullah Ta'ala. Sedihnya Nabi ni, Nabi semayang dengan Sayyidina Hamzah ni 80 kali semayang jenazah. Punya sedih dia. Para ulama kata 80 kali semayang. Jibril turun tegur dengan Nabi, ya Rasulullah, anta habib Allah, kamu ni kekasih Allah,
Tak payah buat lebih-lebih macam tak payah. Tapi sebab apa? Sayangnya pada Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Sayyidina Hamzah akan bangkit depan kita besok depan Allah dan keadaannya tu. Jadi pengorbanan kita ni, kita nak buat yang macam mana? Di para ulama kita nak fikirlah zaman sekarang keadaan kita. Agama tengah dijejak sekarang ni. Dijejak tu, dipijak sekarang ni agama kita ni. Agama telah dipandang leke. Orang amal sunnah dipandang leke. Tak ikut trend. Orang pakai sugi apa ni, pengotor ni. Apa lagi? Pelik. Kita pun kadang-kadang cakap benda semua. Kawan tu semayang, kau semayang Kita cakap macam tu pula. Buang terbiak dia ni semayang ni. Semayang kan, dah tak lama dah tu. Lagi 3 Jumaat ni, kita cakap dengan dia kan. Patutnya tak semayang ni, kita tanya. Kau tak semayang pelik lah tak semayang. Pengorbanan ini kita kena buat di akhir zaman. Boleh? Orang yang paling faham Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka telah buat pengorbanan. Bila faham, maka dilakukan pengorbanan. Boleh? InsyaAllah semua. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, An Abdillah. Abdullah boleh, Abdillah boleh. Ibnu Amr ataupun bin Amr boleh. Ibnu Amru boleh, Ibnu Amr boleh. Qala radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Muhammadun nabiyyu al-ummiyyu qalahu thalatha marratin wala nabiyya ba'di. Al-Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ni kitab siapa? Tulis kitab sebelah tu. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad. Musnad kitab. Musnid orang yang meriwayatkan hadis. Musnad kitab hadis. Apa? Sunan pun dipanggil juga. Apa? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang ummi. Beliau mengucapkannya 3 kali dan tidak ada nabi setelah saya. Musnad Ahmad. Hadis ke-6318. Apa maksud ummi? Ummi buta huruf lain. Itu secara bahasa itu huruf ummi. Saya pernah cerita dulu, kalau ingat, kenapa Nabi ini pada umur 40 pun pandai membaca. Orientalis. Dakwah, macam mana kamu ikut seorang Nabi pemimpin kamu yang tak pandai baca menulis? Macam mana? Al-Ummi. Sebab apa Allah takdirkan Nabi Ummi? Sebab apa? Itu saya pernah cerita. Sebab apa? Haiwah. Itu pertama. Ummi yang sebenar maksud dia apa? Sebab Allah tidak benarkan satu manusia pun boleh ajar Nabi. Dapat? Itu maksud ummi tu. Ummi bukan ummi ni ibu. Ummi ibu saya, ibuku. Itu ummi. Kalau ummu ibu. Boleh? Ummi di sini maksud dia bukan buta huruf biasa tak? Kenapa buta huruf di sini? Umminya Nabi SAW sebab apa? Sebab Allah tak nak ada seorang manusia pun yang boleh ajar baginda Nabi SAW. Selain daripada siapa yang ajar Nabi yang pertama sekali? Jibril alaihi salam, ataupun sebutan yang betul Jibril alaihi salam. Ketua para malaikat saja yang boleh ajar Nabi SAW. Ini umminya Nabi. Ini sunnah yang tidak boleh diikut. Umur 40 baru nak ngaji. Jangan.
Ustaz, saya umur 40 dah Nabi Ustaz. Kan sunnah Nabi. Dia sunnah tak ikut Nabi sebab Allah nak khususkan pada Nabi ini hanya malaikat saja yang boleh ajar. Selain pada malaikat tak boleh ajar Nabi SAW. Kalaulah ada guru setelah ataupun sebelum malaikat Jibril AS, para ulama mengatakan bahawa ada orang yang lebih alim pada Nabi SAW. Maka Umi di sini bermaksud bukan butuh huruf macam kita tak, tapi butuh huruf dia bersebab. Sebab apa? Sebab tidak boleh ada guru yang boleh mengajar baginda Nabi SAW. Dapat semua? Dapat? Habis. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda tentang Bani Israel. Al-Furat, Al-Qazzaz, za yang betul rapat gigi. Za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za. Dapat? Kalau zal, hujung lidah berada di hujung gigi atas. Za. Itu yang kecil tu. Kalau yang besar macam ni, za. Zabiyah. Zabiyah. Siapa Zabiyah ni? Mak saya. Za. Masuk video mak malam ni. Al-Furat Al-Qazzaz radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israel radhiyallahu anha qala nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di fi sahihul Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari di Furat Al-Qazzaz radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Bani Israel dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal dunia ataupun wafat, dengan perkataan yang lebih baik adalah wafat, maka digantikan oleh nabi yang lain. Namun berbeza dengan umatku kerana setelah aku tidak akan ada nabi lagi. Dapat? Bani Israel dulu beza dengan kita. Bani Israel setelah nabi-nabi yang datang, maka ada nabi yang ganti. Di akhir dengan nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Semuanya pada keluarga Bani Ishaq. Tapi Rasulullah daripada Bani Ismail. Dapat? Sabda Nabi SAW tentang wafat putera beliau yang bernama Ibrahim. Anak pertama Nabi siapa? Ibrahim. An Ismail qultu li ibni Abi Aufa ra'aita Ibrahim ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mata saghiran. Mata bukan mata kat sini. Mata telah mati. Mata tu telah mati. Saghiran, sewaktu kecil. Walau qudiya ayyakuna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun asha ibnuhu walakin la nabiyya ba'dahu. Sahihul Bukhari. Dari Ismail, saya berkata kepada ibnu Abi Aufa, engkau telah melihat Ibrahim putera Nabi SAW. Dia tanya, kau pernah nampak ke anak Nabi ini? Dia menjawab, ya, saya melihatnya meninggal ketika masih kecil. Ini dalam usia 18 bulan. 8 ni maksudnya apa? 18 bulan. Maksudnya Ibrahim anak putera pertama Nabi SAW meninggal pada umur 18 bulan. Andaikan 18 bulan ni setahun berapa? Setahun 6 bulan. Andaikan Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Ibrahim akan hidup, yakni tidak meninggal dunia. Tetapi Allah Ta'ala telah menentukan bahawa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihul Bukhari. Inilah hadis yang menerangkan hikmah kenapa diwafatkan anak-anak Nabi awal. Siapa anak, saya pernah cerita hari Rabu itu dah. Siapa anak Nabi yang kekal hidup dengan Nabi? Siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu pun dia meninggal. Dia meninggal bila? 6 bulan selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dia? Nak beritahu tidak ada lagi Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi. Dan para ulama mensyarahkan, kalaulah Allah meneruskan zuriat Nabi ini hidup, maka mungkin berlaku fitnah. Hasan dan Husain pun diwafatkan pada umur muda. Betul? Kita tahu riwayat ada dipenggal lehernya. Dan riwayat mengatakan Nabi pernah mencium Hasan dan Husain. Saya lupa riwayat di antara Hasan ataupun Husain. Nabi cium satu pada mulutnya, satu lagi Nabi cium pada lehernya. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Lebih kuranglah mafhum hadis ni. Bila dilihat, rupanya seorang diberi racun dan seorang lagi penggal leher. Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Dan para ulama mengatakan pada dua orang inilah, kerana dua orang inilah Bilal radhiyallahu anhu boleh azan balik di Madinatul Munawwarah. Kan kita tahu riwayat mana Bilal dihantar? Bilal dihantar di mana ketika itu? Selepas peluk Islam berkembang dan sebagainya, jajahan banyak, jajahan takluk Islam, maka dilantik Bilal sebagai gubernur. Betul? Orang besar. Cerita Bilal ni seronok tau. Tuan Bilal ni, tuan dia, tuan. Orang kata apa? Yang menjadikan Bilal ni hamba. Dan riwayat kata perempuan. Pernah tulis surat cinta pada Bilal. Ni dari riwayat. Saya tak nak cerita hari ni lah, cerita Bilal ya nanti. Cerita ni panjang dari riwayat tu. Ketika ni dari riwayat diriwayatkan oleh almarhum Kai Mukhlisun rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di pesantren Menggelang. Diriwayatkan surat cinta kepada Hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Ada cerita dia lah. Dan diriwayat kata Bilal ini disebabkan permohonan, bila dia balik daripada tempat dia jadi gubernur. Di mana dia jadi gubernur? Di Yaman. Ada riwayat yang kuat di Yaman. Selain daripada tu ada tak riwayat? Paling kuat kata Yaman. Bila dia balik, datang di Madinatul Munawwarah, para ulama mengatakan Omar minta Bilal azan lah. Ulama mengatakan waktu Bilal azan lah, keadaan itu semua sahabat jadi histeria. Histeria berlaku. Ya Ustaz ni, ya, histeria berlaku. Kerasukan. Kerasukan macam mana? Kena rasuk jin ke tidak? Para ulama mengatakan bila diminta oleh Hasan dan Husain, wahai Bilal, azanlah. Para ulama mengatakan kenapa Bilal ini terbuka hati untuk azan ketika itu? Sebab dia melihat pada wajah Hasan, lebih kurang wajah dia adalah wajah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayat kata kening dia. Satu riwayat melihat pada kaki Husain adalah seperti kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kerinduan itulah dia azan. Riwayat mengatakan bila diriwayatkan, maka bila Bilal azan ketika itu, maka semua sahabat ketika itu keluar daripada rumah. Sebab apa yang sahabat cakap waktu tu? Rasulullah telah hidup kembali. Itu perkataan sahabat. Rasulullah telah hidup Rasulullah. Keluar semua sahabat. Sampailah ke Madinatul Munawwarah, ke Masjid Nabawi, melihat tak ada Rasulullah. Akan tapi kenapa? Kerana suara ini adalah suara ketika hidup ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Bilal radhiyallahu anhu.
Sebab tu sehingga sekarang dikenangkan nama Bilal ini disebut juga, kita tak panggil muazzin, panggil Bilal. Muazzin ni jarang kita sebut kan. Muazzin Bilal, Bilal. Oh, Bilal. Bilal ni nama orang. Betul? Siapa yang nama sahabat? Khaybab Al-Arrat, ataupun kita panggil Al-Larat, Al-Arrat. Khaybab, satu orang sahabat yang apabila dia peluk Islam telah diseret di atas bara api belakang dia. Bila sahabat lain tanya, macam mana kamu dapat kemanisan iman, wahai Khaybab? Dia kata, ketika aku diseret di atas bara api. Tu saya cakap tak faham manis iman ni macam mana. Aku rasa ketika itu manisnya iman tu bagaimana. Kita ada. Sehingga dia kata, seluruh nanah dan darah aku telah memadamkan bara-bara api yang ada. Maka kita pun menamakan makanan kita dengan Khaybab ataupun kebab. Betul? Betul tak? Kebab kan macam tu kan? Ya tu, saya lah. Asal perkataan itulah. Dijemur. Ni kata guru kita lah. Patutnya bila makan kebab kena fikir, bukan rasa sedap je. Sedapnya kebab ni. Kebab kat Maisuri, kebab Melawati kan makan. Sedapnya kebab ni. Jadi kita fikir sahabat Nabi SAW. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini kita baca banyak sikit. Alhamdulillah 9.30. Tu dia, hari Jumaat tak apa Ada soalan? Setakat ni tahu dah kita begini. Alhamdulillah. Lepas ni kita masuk sifat-sifat malaikat pula. Bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaumul qiyamah, sehinggalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Yang ni macam mana? Sebutan nama Allah. Macam ni panjang ni. Memanjangkan perkataan Allah lebih daripada 2 harakat. Kalau lebih daripada 2 rakaat boleh membatalkan solat ataupun tidak dengan dalam takbiratul ihram. Kurang daripada 2 rakaat, Allahu akbar. Soalan yang baik. Soalan yang baik. Bila dikatakan ni panjang ni, bab ni panjang, dia ada satu bab. Allah, asal perkataan ilah, tu ilah. Dia alif lam, lam ha, betul? Asal perkataan Allah ini yang sebenar adalah daripada perkataan alif lam ha saja. Ilah, la ilaha illallah, la ilah. Betul? Ilah. Macam mana menjadi Allah? Alamatul isim ni bahan dalam nama. Alamatul isim, alamat petanda bagi kata nama, maka ditambah dengan alif lam. Al-mu'min, maka dia kata nama. Jadi ilah ditambah al, jadi Allah. Maka ilah dia jadi alif lam ha. Sekarang kita baca alif lam ha, betul? Kalau asal perkataan dia alif lam ha. Ini di bahan dalam akidah
Jadi di mana dihazafkan alif tengah itu, para ulama kata, maka diletakkan di atas sabdu. Sabdu ada alif, betul? Maka sempurna dipanggil dengan lafaz lam jalalah. Itu tajuk. Lam jalalah ada khususiyah. Dia tak sama macam mad asli. Dia tak sama macam hukum sabdu. Hukum sabdu boleh panjang 2 ke 3 harakat. Innalladzi, innal, boleh tekan 2, 3 harakat, boleh. Para ulama mengatakan kalau pada lam jalalah, maka para ulama berbeza pandangan. Dengan lafaz jalalah pun ada pembahasan. Jalalah asal perkataan daripada jalal. Jalal bukan jiran rumah itu. Jalal itu nama Allah. Allahu Jalaluh. Betul? Allahu Jalal. Saya tak nak bahas panjang tu. Tapi hukum jalal ataupun jalalah ada khususiyah. Maka sebab itu para ulama mengatakan kalau dalam azan dibenarkan untuk dipanjangkan. Allahu Akbar, boleh panjang. Takbir pun sama. Allahu Akbar, boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibahas dalam Munyatul Musannif, kenapa kena panjang sedikit? Sebab perlu dimasukkan qasad, ta'rud dan ta'yin di dalam itu. Niat kena ada 3. Qasad, ta'rud, ta'yin. Ni berat ni, nak cerita ni. Ada orang terlampau panjang sangat. Allah, tak kena lah. Tak kena, tak masuk. Allah, tak masuk. Apa yang masuk keluar ni? Dia nak masuk sahaja aku solat fardu. Dia ada konsep sebenarnya. Sebab tu kena ngaji ni. Tak menuntut solat ada bab pada menyatakan pada takbiratul ihram kena ada 3 tu, qasad, ta'rud dan ta'yin. Maka boleh dipanjangkan sedikit. Allahu Akbar. Soal dia boleh tak baca dengan 1 harakat. Para ulama mengatakan hukum ni adalah makruh sebab tidak sempurna pada lam jalalah. Maka dia boleh jatuh kepada makruh tahrim, makruh yang menghampiri haram. Bahkan ditegah oleh para ulama, dipanjangkan sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh tak boleh. Tu tak boleh. Tu panjang pada alif. Tak boleh. Dia Allah tu. Allah. Macam mana sebut Allah? Allah lah ustaz. Cerita lidah tu macam mana? Cuba cerita dengan saya. Ni makhluk huruf ni. Macam mana lidah tu? Belakang gigi ke depan gigi? Belakang lah. Mana ada orang sebut lidah depan gigi? Mestilah belakang kan? Belakang gigi, kemudian dibengkokkan sedikit. Allah Allah Allah. Bila tidak dilatih, buat kita akan jadi pelat kat situ. Kita akan jadi apa? Allah. Allah. Kenapa jadi Allah? Sebab lidah tu tak kelepek. Cuba buat Allah. Bukan kita main-main ni, kita nak cerita. Allah. Kenapa jadi Allah? Sebab lidah tak kelepek. Tidak lipatkan sedikit. Kena lipat. Allah. Dapat? Maka para ulama mengatakan kalau dalam solat khususnya, maka boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini dia jangan panjang pada al. Ingat, tak boleh panjang pada Allahu Akbar. Tu pelik tu nama dia tu. Satu lagi Allahu Akbar. Boleh? Tak boleh, dua-dua salah. Kalau Allah, dia tak jadi Allah Maha Besar. Dia jadi dia jadi istifham, kata tanya. Allahu Akbar, dia jadi apa? Adakah Allah Maha Besar? Tanya pula, dah lah takbir buat Allah. Dia tanya Allah, kau Maha Besar ke? Tanya. La ilaha illallah. Tu dalam tajwid dalam solat. Maka yang paling ideal, yang paling cantik, para ulama mengatakan cukup dengan
Allahu Akbar. Boleh? Allahu Akbar. Dapat? Dapat Umi? Jangan pendek sangat, jangan pendek. Allahu Akbar. Pendek tu satu harakat lah tu. Dia kena lama sebab dia ada sedu dalam jalalah. Boleh? Sebab ada orang cakap, Ustaz, azan panjang-panjang mana boleh? Tu adalah mat asli. Wah, dia punya cakap seimbang. Tu mat asli tu tak boleh panjang-panjang. Dalam hukum azan dia ada hukum lain. As-salatu khairum minan naum. Naum. Hukum mat apa tu? Mat di akhir, ada 4 je mat akhir. Mat arid di sukun. Apa lagi? Mat muttasil arid di sukun. Kemudian mat iwad. Kemudian mat lin. Naum termasuk dalam mat lin. Mat lunak. Kelantan kata mat lunak. Mat lembut. Naum kena panjang. Tapi Ustaz, Masjidil Haram pendek. As-salatu khairum minan naum. Pendek naum ni. Melayu kita panjang, lunak kan. Tu orang pun tidur. Naum. Pergi jauh. Para ulama mengatakan dalam seni azan adalah perkara lain. Dapat? Dapat semua insya-Allah harap terjawab. Maka sebutan yang betul kita berlatih. Kita kena sebut dengan baik insya-Allah semua. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja kot insya-Allah ni kalau panjang lagi pukul 10.30. Insya-Allah Wallahu a'lam bissawab. Yang kita dengar pada hari ini semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan. Kita yang amalkan. Bukan kita tengok orang amal ke tak. Kita yang amal, bukan orang lain amal. Kita yang amal. Ambil iktibar dan sampaikan pada orang lain semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.